Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu teruskan tajuk udara, iaitu subtopik 7.3. Kita akan belajar tentang pencemaran udara. Kita tengok dulu apa maksud pencemaran udara. Pencemaran udara adalah merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara. Maksudnya kalau ada bahan pencemar dalam udara, boleh menyebabkan pencemaran udara. Keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan dan juga ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila dibebaskan ke atmosfera. Jadi bahan-bahan pencemar ni boleh menyebabkan kemudaratan sama ada kepada manusia ataupun kepada alam sekitar. Kita tengok kat sini apakah punca dan juga bahan pencemar yang menyebabkan pencemaran udara. Contohnya asap, jelaga, habuk, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan juga plumbum. Ini semua adalah bahan pencemar. So puncanya adalah datang daripada exhaust kenderaan dan juga kilang. So biasanya kilang-kilang ni ialah exhaust kenderaan dia akan keluarkan gas karbon monoksida. Dan juga asap, jelaga. Kilang pula dia akan bebaskan sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Alright. Next adalah bahan pencemar habuk, jelaga, asap dan juga zarah logam. So puncanya adalah datang daripada pembakaran terbuka. So bila pembakaran terbuka berlaku, akan bebaskan asap, akan bebaskan jelaga, jadi habuk. Kemudian rokok dan juga kebakaran hutan. Seterusnya yang ketiga, bahan pencemar adalah habuk dan juga debu. So puncanya datang daripada tapak pembinaan, kilang asbestos, kilang yang buat shilling, shilling ke shilling kapur ke, kuari batu kapur. Dan seterusnya yang keempat, bahan pencemar seperti bahan semburan pesticide, racun serangga. Kemudian baja kimia. So puncanya datang daripada aktiviti pertanian dan juga perladangan. Seterusnya bahan pencemar klorofluorokarbon. Biasanya klorofluorokarbon ia bertindak sebagai ejen penyejuk. Ejen penyejuk. So biasanya dia terdapat dalam aircon, dia terdapat dalam peti sejuk. Semburan aerosol. Semburan aerosol ni macam Rexac ke baygon ke, kalau kita letak dekat pipi kita, kita rasa sejuk kan. So dalam dia ada klorofluorokarbon, so boleh mencemarkan udara. Kemudian kilang elektronik juga membebaskan klorofluorokarbon. Seterusnya logi kuasa nuklear. So bahan pencemarnya adalah bahan radioaktif. Bahan radioaktif dia boleh menghasilkan radiasi. So radiasi ini membahayakan kepada manusia, boleh menyebabkan kanser, boleh menyebabkan kecacatan. Right. So seterusnya kita tengok kepada punca dan kesan buruk pencemaran udara. So yang pertama terhadap kesihatan manusia. Puncanya adalah daripada asap dan juga jelaga. So asap dan juga jelaga menyebabkan apa? Menyebabkan kesesakan nafas. Kemudian zarah asbestos. Asbestos, shilling punya habuk-habuk tu, boleh menyebabkan kanser paru-paru. Kemudian karbon monoksida yang dibebaskan daripada asap kenderaan, boleh menyebabkan kerencatan akal dan juga boleh membawa
maut. Okey, yang ni adalah contoh asbestos yang melekat pada nampak asbestos fiber, dia melekat dekat paru-paru kita. So apa yang berlaku? Okey, lama kelamaan boleh menyebabkan kanser paru-paru. Okey. Seterusnya terhadap bangunan dan juga infrastruktur. Okey, so apa kesan dia? Okey, hujan asid disebabkan oleh pembebasan gas pembebasan gas nitrogen dioksida dan juga sulfur dioksida daripada asap kilang So, boleh menyebabkan struktur konkrit tu akan mengakis dan juga mempercepatkan pengaratan besi. Okay, jadi nampak kalau ada gambar kereta kat sini ni, dia cepat berkarat. Okay. Habuk dan juga jelaga akan mengotorkan bangunan. Okay. Alright, seterusnya kesannya terhadap tumbuhan dan juga haiwan. Okay, hujan asid akibat daripada ni tengok ini adalah gas. Tadi cikgu kata apa? So gas sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida apabila dia terbebas ke udara, dia akan larut dalam air, wap air wap air akan tersimpan di dalam hujan dalam awan. So bila awan dah penuh dengan air, so dia akan turun jadi asid sulfurik dan juga asid nitrat. Asid nitrik okey. Jadi menyebabkan hujan asid. So apa kesan hujan asid ni? Hujan asid boleh menyebabkan tanah menjadi berasid. Bila tanah jadi berasid, maka tanaman akan jadi tidak subur. Okey. Right, dan jadi kurang subur. Air berasid, bila air berasid tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. So kehidupan akuatik lama-lama akan mati. Okey. Kemudian asap dan juga jerebu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan kadar fotosintesis menjadi kurang. So sekiranya tumbuhan itu terdedah kepada asap dan juga jerebu so dia akan tutup permukaan daun. Jadi pokok daun itu tidak boleh menjalankan fotosintesis. Jadinya dia akan mengurangkan cahaya matahari untuk sampai kepada daun tu. Jadi kadar fotosintesis tu akan menjadi kurang. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, yang ni yang cikgu cerita tadi tu tentang hujan asid sulfur dioksida SO2 ni adalah sulfur dioksida dan juga NO2 adalah nitrogen dioksida. Okey, dia bebaskan melalui cerobong asap kilang. Okey, so bila dibebaskan, angin akan membawa bahan pencemar ke kawasan lain. Okey, kemudian sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida akan bertindak balas dengan air. So dia akan membentuk hujan asid. So hujan asid ni dia akan menghakis bangunan dan juga struktur besi. Selain daripada tu, dia akan memusnahkan pokok dalam hutan. Okey. Dan kalau hujan asid ni dia akan mengalir ke dalam kolam dan sungai, menyebabkan apa? Menyebabkan sungai dan juga kolam menjadi berasid, banyak ikan dan juga haiwan akuatik akan mati. Okay, bila dia jatuh ke atas tanah, pH tanah akan jadi berkurang, jadi dia akan jadi berasid. So bila tanah itu berasid, tanaman akan jadi tidak subur. Okey, kemudian akar pokok akan musnah, tanaman mati kerana kurang nutrisi dan juga penyakit. Okey, selain daripada itu, Selain daripada itu disebabkan oleh asbestos. Asbestos tadi boleh menyebabkan kanser paru-paru. Okey, seterusnya adalah terhadap iklim bumi. Jadi pencemaran udara ini akan mengganggu iklim bumi. Okey, pembebasan asap daripada kilang, daripada exhaust kenderaan dan juga pembakaran terbuka menghasilkan jerebu. Okey, karbon dioksida yang berlebihan menyebabkan kesan rumah hijau. Jadi
bila banyak apabila banyak pokok ditebang, jadi menyebabkan ataupun pembakaran hutan menyebabkan tiada pokok yang yang akan intake karbon dioksida ni. Jadi menyebabkan karbon dioksida ni dia akan berlebihan. So bila dia berlebihan menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, so kemudian penggunaan klorofluorokarbon kita gunakan peti sejuk, kita gunakan dia sebagai ejen penyejuk tin aerosol, perfume, okey. Yang berlebihan boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Jadi apa kesan dia? Suhu bumi akan jadi meningkat. Gas sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida menyebabkan hujan asid. So ini akan mengganggu pencemaran ini akan mengganggu iklim bumi. So apa langkah-langkah mencegah dan juga mengawal pencemaran udara? So yang pertama undang-undang. Denda kepada perokok yang merokok di kawasan larangan. So sekarang memang dah diwartakan kawasan larangan merokok. Okey. So kalau merokok di tempat awam akan saman RM10,000. Okey, denda yang melakukan pembakaran terbuka. Okey, siapa-siapa yang buat pembakaran terbuka didenda. Kemudian mendenda pemandu kenderaan yang exhaustnya mengeluarkan asap yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Ini yang kita kena langkah-langkah yang telah dijalankan menguatkuatkan undang-undang. Langkah yang kedua adalah melalui pendidikan. Okey, pendidikan di sekolah menekankan pencemaran udara dan juga langkah-langkah mengawalnya. Okey, program anti merokok, galakan untuk berjalan kaki ataupun menunggang basikal. Jadi bawa kenderaan yang tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, kemudian galakkan penggunaan pengangkutan awam ataupun berkongsi kereta supaya asap dapat dikurangkan, pembakaran bahan api dikurangkan, pembebasan gas karbon monoksida dapat dikurangkan. Okey. Dari segi sains dan teknologi pula, teknologi kenderaan hybrid, dia gunakan elektrik ke cas kereta hybrid. Kemudian teknologi peti sejuk, dia tak gunakan CFC dah, so digantikan dengan hydrochlorofluorocarbon HCFC. Kemudian pemasangan penapis cerobong asap di kilang dan juga menggantikan kaedah penggunaan pestisida dengan kaedah kawalan biologi untuk mengawal perosak. So instead of guna pestisida, racun serangga, kita boleh gunakan kaedah kawalan biologi. Contohnya kalau kita nak mengawal populasi jentik-jentik, kalau jentik-jentik dalam longkang, so kita boleh gunakan ikan gapi. Kalau kita nak mengawal populasi tikus di ladang kelapa sawit, so kita pakai ladang kelapa sawit, so pakai burung hantu. So burung hantu boleh makan tikus ni. So kita tak payahlah pakai pestisida. Okey. Kalau contoh yang lain, kalau dekat sawah padi biasanya dia ada siput tu. So kita boleh pakai itik. Itik tu dia boleh makan siput tersebut. So boleh mengawal lah perosak yang merosakkan tanaman. Okey, so itu sahajalah untuk subtopik 7.3 iaitu pencemaran udara. Okey, sekian, terima kasih.